saya nak ambil kesempatan ni lah, nak mengajak semua masyarakat untuk memberi sokongan kepada filem ini. Saya harap semua mengambil peluang. Ibu bapa boleh membawa anak-anak masing-masing supaya anak-anak mencintai dan mengenal sejarah perjuangan. Pada masa yang sama menikmati satu babak pelakonan yang cukup menarik, dan saya harap bukan selain daripada keluarga, saya harap juga macam pusat-pusat pengajian tinggi, pelajar, mahasiswa, dan secara keseluruhannya saya harap semua dapat memberikan sokongan apabila filem ini mula ditayangkan besok di Pawagam. Saya ucapkan selamat dan berjaya, dan saya harap akan ada lagi usaha susulan untuk mengeluarkan lebih banyak filem-filem yang membawa mesej-mesej patriotism dan juga mesej-mesej nilai-nilai yang baik dalam sejarah perjuangan bangsa dan negara kita. Masih banyak lagi sebenarnya episod-episod sejarah yang boleh dan patut ditengahkan dalam bentuk perfilman. Tak semestinya dalam bentuk hanya nak bersifat dokumentari biasa, tapi diolah begitu juga dalam bentuk filem. Dan ini satu usaha yang patut digalakkan, dan saya harap Dinas akan dapat terus membimbing, dapat terus membantu unsur-unsur kita. Saya semalam dalam pertemuan saya dengan penerbit-penerbit filem di Thailand, susulan daripada pertemuan saya dengan beberapa pihak yang lain, saya telah meminta juga jika ada peluang supaya penerbit-penerbit tempatan bekerjasama dengan penerbit-penerbit negara-negara yang lain membuat filem secara co-produce ataupun co-directed, supaya kita dapat perluaskan lagi market pasaran perfilman, dan juga dapat kita melakukan pengembangan kalangan para penerbit filem dalam negara kita. Itu juga saya harap dapat itu dibuat susulan, dan saya telah minta supaya Finas nanti mengadakan dana yang khusus untuk menggalakkan filem yang dapat diterbitkan bersama, untuk kita saja menggunakan pasaran filem yang keluar dari tempatan. Kita dapat menggunakan dana FIMI kita dengan lebih meluas. Dana FIMI yang diwujudkan untuk memberikan insentif kepada penggambaran syarikat luar dalam negara kita underutilized, surprisingly. Walaupun negara kita memberikan kadar bantuan insentif antara yang tertinggi. Saya cek negara-negara lain, kita yang tertinggi 30 plus 5%, mana 35% rebate yang kita berikan, tapi cakersnya masih lagi saya anggapkan rendah. Kita ada revolving fund sejumlah lebih kurang 300 juta, tapi takersnya masih lagi rendah. Kebetulan ada COVID dan sebagainya. Saya nak tengok supaya dana FIMI juga dapat dipergunakan sepenuhnya, dengan kita menggalakkan inisiatif boleh datang kepada kita untuk bekerjasama juga dengan produser-produser yang lain daripada negara-negara yang lain. Okay. Terima kasih ucapkan kepada Yang Hormat dan Sri Datuk Sri Manjula. Jadi kita teruskan dengan sidang media. Kita buka kepada rakan-rakan media untuk mengajukan soalan. Diharap dapat kenalkan nama dan agensi media yang diwakilkan. Silakan. Saya daripada Hanis daripada TV. Sebenarnya adakah pada pendapat Tan Sri, adakah filem ini dapat pergi ke peringkat antarabangsa? Apa? Adakah filem ini dapat pergi ke peringkat antarabangsa disebabkan oleh dengan pencitraan? Saya diberitahu waktu saya sembang dengan penerbit filem di Bangkok itu, dia sebut filem yang bagus dan berjaya itu memenuhi 4 syarat. Saya pun belajar daripada dia kata yang pertama skrip yang bagus, kedua pengarahan yang bagus, yang ketiga memilih pelakon-pelakon yang bagus, tetapi dia kata yang keempat tu jangan terlupa, marketing plan yang bagus. Ya. So betul agaknya ya.
Skrip kena bagus, pengarah kena bagus, pelakon-pelakon dipilih bagus, tapi jangan terlupa yang keempat, iaitu marketing yang bagus. Jadi saya percaya filem ini, saya rasa skripnya bagus, pengarahannya bagus, pelakon-pelakon semua bagus, tetapi sejauh manakah marketing filem-filem kita ni dibuat dengan bersungguh-sungguh supaya dapat sambutan yang lebih baik. Sewaktu saya melawat festival filem di Cannes baru-baru ini, saya juga memberikan satu pandangan yang sama. Apakah kita benar-benar menyertai filem-filem festival secara agresif untuk memasarkan filem-filem kita? Kadang-kadang kita menyertai festival sebagai orang kata dah biasa sertai tanpa pergi dengan tak ada strategi. Kita pergi dengan tidak ada nak bawa produk-produk yang kita dah pilih terlebih awal. Kita cuma pergi ikut siapa-siapa yang nak pergi. Dan saya dah beri arahan, saya kata tahun depan dalam festival filem Cannes, kerajaan atur dulu strategi. Kalau di Cannes tu ada satunya pavilion tentang jual beli filem. Kemudian ada segmen untuk para distributor, film distributors. Dan segmen yang ketiga tu promosi-promosi negara. Jadi kalau dulu-dulu kita langsung tak ada pavilion. Tahun ini ada kemajuan sikit, kita buat pavilion. Dan saya membuat laporan pada Jemaah Menteri, kita buat inisiatif lebih sikit, kita dapat kejayaan yang baik. Pemasaran filem kita di Cannes baru ni mencecah hampir 160 juta buat pertama kali. Dealing transaction filem tempatan. Itu belum lagi kita secara all out. Bermakna filem-filem tempatan ini kita mesti lebih agresif untuk memasarkan bukan saja dalam negara tapi keluar negara. Tapi soal marketing yang sebegitu dia tak terjadi dengan sendiri. Kita harus ada kontak dengan filem distributor yang bagus, kita harus ada menyertai festival-festival filem, dan festival filem ni ada banyak grade. Jangan tunggu hanya nak pergi pada Cannes Film Festival, ada Italy Film Festival, ada Swedish Film Festival, ada Busan Korea Film Festival, bermacam-macam yang levelnya berbeza-beza. Saya nak tengok supaya filem distributor juga memainkan peranan membawa produk-produk perfilman kita keluar. Ya. Saya tengok dengan wayang-wayang yang lain, filem yang lain yang kita tengok apa kurangnya dengan filem Mak Kilau. Tekniknya, seni, dari segi seni silatnya, dari segi dialognya, dari segi penggambaran dan sebagainya, saya tengok sebanding setara. Jadi bergantung pada kita. Jadi kalau tanya saya adakah filem ini boleh pergi pasal, jawabnya lebih daripada boleh. Ya. Dialog tadi banyak menanam semangat kita sebagai satu bangsa, harus ada keyakinan pada diri kita. Maka dalam filem dan dunia perfilman itu macam itu juga. Kita harus ada keyakinan pada produk yang kita keluarkan, dan kita mesti berani untuk memasarkan kepada pasaran yang lebih luas. Inisiatif mesti bermula daripada kita. Alright. Soalan? Ada lagi? Tanya. Apalah saya dengar suara saya tak nampak. Lepas spotlight ya. Saya juga dari Malaysia. Saya nak tanya apabila saya cakap bekerjasama dengan penerbitan luar negara dan juga luaskan pasaran di dalam sudah dirancang atau baru saja dirancang? Ya, saya pagi tadi pun dalam mesyuarat saya dah sebut, dalam mesyuarat pos kabinet tadi, supaya inisiatif ini mesti segera dimulakan oleh kementerian dengan mewujudkan MOU bermula dengan semua negara ASEAN, tapi boleh segera didahulukan dengan negara-negara jiran bersempadan. Saya sebut siang tadi, saya nak tengok ada satu MOU yang jelas untuk nak meneruskan kerjasama. Jangan tunggu orang datang melamar kita kena berani keluar. Kita jangan duduk dalam kepompong kita. Kita ada banyak perkara yang boleh kita bekerjasama dengan negara-negara lain dalam bidang telekomunikasi, termasuklah industri kreatif dan juga perfilman. Tapi siapa yang nak mula dulu, kita jangan tunggu orang datang kepada kita. Jadi saya kata, antara negara-negara yang berjiran ni ada 5, kita boleh mulakan dulu. Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina dan juga Thailand. Kemudian saya juga bercakap tentang di kalangan negara-negara ASEAN.
Negara-negara ASEAN, region ASEAN adalah satu economic region. Jangan tengok ianya sebagai satu negara. Jumlah penduduk dalam dalam wilayah ataupun dalam ASEAN itu ratusan juta, bukan kecil. Dan kita mempunyai purchasing power yang bagus, pertumbuhan ekonomi yang bagus, kita ada banyak potensi. Maka dalam dunia perfilman pun juga kita mesti ambil inisiatif sendiri. Jadi saya kata kita mulakan buat MOU. Dalam MOU tu kita harap di spell out satu persatu, termasuklah dalam kerjasama dengan soal yang perfilman. Jadi dah banyak MOU dengan negara-negara yang dulu pernah terujuk satu ketika, banyak yang dah termati sebelum COVID lagi. Dah banyak yang sama ada dia dah outdated ataupun dia dah pun merupakan MOU yang sudah tidak lagi dah expired lah ya. Jadi saya kata semua ni mesti diperbaharui dan diberikan penekanan-penekanan baru pasca COVID. Dan ini adalah penting kerana kita selepas COVID, semua negara akan berlumba-lumba untuk memulihkan ekonomi dan kehidupan masing-masing. Dan kita mesti berlumba supaya kita lebih dinamik, lebih cepat, lebih agresif. Kalau kita lepas COVID balik masih pada business as usual, birokrasi berjela-jela, duduk shop sendiri, kita tak tengok orang lain dah bergerak ke hadapan, orang lain lebih agresif dan sebagainya, kita akan ketinggalan. Jangan assume ataupun gantung kepada apa yang pernah kita capai sebelum pada ini. Semua bangsa Malaysia, kerajaan Malaysia, rakyat Malaysia kena bekerja berlipat ganda kuatnya dan mesti lebih berani untuk tampil ke persada global, bukan lagi hanya menjadi local players. Jadi dunia perfilman lebih-lebih lagi ya. Peluang ada luas besar di sana. Dan insya-Allah kementerian dan kerajaan dan Chairman Finas yang baru, saya harap dapat mengambil inisiatif-inisiatif dan tindakan-tindakan di luar kotak. Jangan buat hanya benda biasa, ulang benda yang sama, berlega dengan masalah yang sama. Saya pagi tadi dalam pos kabinet saya membebel panjang kerana saya kata saya nak tengok prestasi kementerian bawah jagaan saya ni. Walaupun KPI 6 bulan kedua ni tercapai 100%, saya tidak mudah berpuas hati. Saya nak tengok kerajaan, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri ini not only walk the talk, kita mesti menjadi performing government, kita mesti menjadi government that delivers. So everybody have to work hard dan kita akan cuba facilitate. Dalam industri perfilman juga arahan saya adalah jelas. Minggu lepas lagi saya cakap dan saya juga telah cakap dengan Menteri Kewangan, saya nak tengok industri perfilman, industri muzik dan industri show business dan creative industry must be, orang kata, to be taken up to the next level. Tak boleh berpuas hati dengan apa yang ada. Terlalu banyak ruang yang boleh kita perbaiki. Tapi kena kerjasama lah. Kita ada banyak persatuan, asyik gaduh sama sendiri, asyik posting kritik di dalam social media, tak selesai masalah. Satuan-persatuan yang terkait dalam dunia perfilman, muzik dan sebagainya, ubah cara juga. Penting banyak duduk untuk majukan industri, yang bukan hanya duduk hanya soal kebajikan saja. Kebajikan itu penting juga, satu hal saja, tapi cari jalan nak majukan industri itu sendiri. Dan ini boleh dilakukan kalau kita duduk bersama dan mencari jalan secara bersama.